Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Baik, untuk sesi kali ini insya-Allah kita akan membincangkan tentang satu lagi kritikan yang diberikan oleh Ignaz Gottsicher dalam karyanya Muslim Studies ni, yang mana beliau menyatakan bahawa pada zaman Umar Abdul Aziz, khalifah pada zaman itu iaitu Umar Abdul Aziz bersama dengan gubernurnya Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, dikatakan adalah dua orang tokoh yang terkemuka pada zaman tu, tetapi mereka tidak tahu tentang waktu salat. Apabila para pemimpin tak tahu tentang waktu salat, lalu orang-orang saleh pada zaman itu iaitu salafus saleh cubalah untuk mereka satu hadis, membangunkan satu hadis. Lalu dikatakan orang saleh mereka hadis ni kerana para pemimpin ketika itu tidak jelas tentang waktu salat bila. Seakan-akannya hadis tentang waktu salat ini adalah direka oleh orang-orang saleh pada zaman Umar Abdul Aziz ketika itu. Jadi baik saya baca tentang apa petikan yang dinukilkan oleh Ignaz Gottsicher dalam karyanya ni. Dia kata, at the time of Al-Hajjaj and Umar Abdul Aziz, people had no idea of the proper times for prayer, and the most pious Muslim were unsure of the quiet elementary rules. Dia kata pada zaman Hajjaj dengan Umar Abdul Aziz, manusia pada zaman tu tidak mempunyai maklumat yang jelas tentang proper times for prayer, tentang waktu yang sebaiknya untuk salat. Dan ketika itu orang-orang saleh, the most pious Muslim were unsure of the quiet elementary rules. Bahkan orang-orang saleh ketika itu dikatakan tak jelas tentang beberapa hukum yang penting. Jadi the pious however endeavour to demand adherence to a fixed sunnah in the name of the Prophet. Jadi dia kata orang-orang saleh pada zaman tu berusahalah untuk mengikat manusia dengan beberapa sunnah. Lalu ketika inilah they produce the following prophecy of Muhammad. Lalu pada ketika inilah mereka satu hadis yang mana saya nukilkan ataupun saya sertakan dalam slide, yang mana dia kata orang-orang saleh ni apabila dia nak menegur pemimpin, dia reka satu hadis. Dia kata hadis ni diriwayatkan oleh Rasulullah melalui pesanan Rasulullah kepada Abu Dhar. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi inilah yang dikatakan sebagai direka oleh orang-orang saleh ketika zaman Umar Abdul Aziz. Apa hadis ni sebut? Hadis ni menyebutkan, dia kata an Abi Dhar qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Abu Dhar in umara'u yakunu ba'di yumituna salah. Rasulullah berpesan kepada Abu Dhar, dia kata, wahai Abu Dhar, umara' yakunu ba'di, pemimpin-pemimpin selepas daripada aku ni yumituna salah, mereka akan mematikan salat. Mematikan salat dalam konteks ni disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud bermakna yuakhiruna salah, mereka melewatkan waktu salat sehingga seakan-akan salat tu mati ataupun senyap atau kerana dilewatkan waktunya. Lalu Rasulullah berpesan kepada Abu Dhar, fasalli salah liwaqtiha, maka dirikanlah salat pada waktunya. Dalam riwayat Abu Daud sama juga, yang mana Rasulullah menyebutkan qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berpesan kepada aku, ya Abu Dhar, kaifa anta idza kanat alaika umara yumituna salah atau qala yuakhiruna salah. Rasulullah tanya pada Abu Dhar, wahai Abu Dhar, apa pandangan kau nanti kau akan bersama dengan para pemimpin yang mematikan salat, ataupun dalam lafaz yang lain yuakhiruna salat, mereka melewatkan salat. Qultu ya Rasulullah fama ta'muruni, wahai Rasulullah, apa yang akan kau nasihatkan ataupun apa yang kau akan perintahkan buat diriku? Lalu Rasulullah pun kata, salli salah liwaqtiha, maka salat pada waktunya. Menurut Abu Dhar, bacaan dia pada dua hadis ni, pada gambaran dia adalah hadis ni direka oleh pemimpin ketika itu kerana pada dia pemimpin ketika itu melewatkan salat, ataupun pemimpin iaitu Umar Abdul Aziz dan Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi tadi tu dikatakan tidak tahu atau tidak pandai tentang waktu salat. Baik, kita tengok kat sini. Ada dua penghujahan ataupun ada dua kritikan. Ada dua kritikan yang dibawa oleh Gottsicher. Yang pertama, dia kata para pemimpin iaitu Umar Abdul Aziz ketika itu sendiri tidak pandai ataupun tidak tahu waktu salat. Bagaimana Umar Abdul Aziz tidak tahu tentang waktu salat? Yang ini satu persoalan yang menarik. Bagaimana Gottsicher boleh berfikir sebenarnya Umar Abdul Aziz ni tak pandai ataupun tidak tahu tentang waktu salat? Baik, kat sinilah kita tengok bijaknya Gottsicher mencari hujah, ataupun penghujahan dia adalah bersandarkan kepada hadis sendiri.
hujah Godzihir ni sebenarnya bersandarkan pada hadis sendiri. Ianya sebenarnya diambil daripada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari sendiri. Al-Imam Bukhari dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah bin Sahal. Dia kata sami'atu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dia kata sami'atu Abu Umamah bin Sahal yaqul sallaina ma Umar bin Abdul Aziz adh-dhuhra. Dia kata Umamah bin Sahal pernah menyatakan bahawa kami mendirikan solat bersama dengan Umar Abdul Aziz az-Zuhra. Kami mendirikan solat Zuhur bersama dengan Umar Abdul Aziz. Thumma kharajna hatta dakhalna ala Anas bin Malik. Kemudian kami pun keluar daripada masjid ataupun daripada mendirikan solat Zuhur tu, lalu kami bertemu dengan Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik, fawajadnahu yusalli al-'asr. Lalu kami dapati Anas bin Malik sedang ataupun telah menunaikan solat Asar. Tadi Umar Abdul Aziz baru saja solat Zuhur. Bila dia bertemu dengan Anas bin Malik menunaikan solat Asar dah. Qultu ya ammi ma hadhihi salah. Lalu perawi Abu Umamah kata, wahai pakcikku, solat apa yang kau solat ni? Lalu Anas bin Malik kata, al-asra, iaitu aku solat asar. Wa hadhihi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allati kunna nusalli. Inilah solat yang kami solat ketika bersama dengan Rasulullah. Jadi perhatikan hadis ni. Hadis ni hadis yang sahih. Umar Abdul Aziz satu hari dia mendirikan solat bersama dengan Abu Umamah bin Sahal. Lalu ketika mana selesai daripada mendirikan solat Zuhur ni, mereka pun keluar dan sehinggalah mereka bertemu kepada Anas bin Malik, Sayyidina Anas bin Malik. Ketika itu Anas bin Malik dah solat asar ataupun selesai menunaikan solat asar. Lalu ditanya kepada Anas bin Malik, engkau tengah solat apa ni ataupun solat apa yang kau solat ni? Lalu Anas bin Malik kata, aku dah solat asar lah. Jadi gambaran dekat sini seolah-olah Abu Umamah dengan Umar Abdul Aziz tak jelas tentang waktu solat ataupun tidak tahu tentang waktu solat ketika itu, sehingga mereka menunaikan solat barangkali lewat ataupun menyebabkan mereka sebenarnya dua perkara, sama ada Umar Abdul Aziz solat sangat lewat ataupun sebenarnya Umar Abdul Aziz dan Abu Umamah tak jelas tentang waktu solat. Baik, yang ni yang pertama, maknanya hadis ataupun reference ni yang menjadi hujah yang dibawa oleh Godzihir yang menunjukkan sebenarnya Umar Abdul Aziz tak tahu ataupun tak pandai waktu solat adalah kerana hadis ni lah. Hadis seakan-akan mereka bertanya kepada Anas bin Malik tentang waktu solat sedangkan mereka baru saja solat Zuhur tu tadi. Jadi yang ni yang menjadi hujah kepada Godzihir yang menunjukkan seakan-akan Umar Abdul Aziz ni tak jelas tentang waktu solat. Baik, disebabkan kerana tak jelas waktu solat ni lah orang soleh, dia pun reka hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang kita dah bacakan pada awal tu tadi, menunjukkan Umar Abdul Aziz disebabkan kerana dia tak pandai waktu solat, disebabkan tindakan dia ni lah menyebabkan orang-orang soleh pada zaman dia mereka hadis tentang orang yang melewatkan waktu solat. Jadi bagaimana kita nak menjawab hujah ni sebenarnya boleh dijawab, ataupun bagaimana kita nak menjawab tentang kritikan yang diutarakan oleh Godzihir dalam karyanya ni sebenarnya boleh dijawab. Yang pertamanya, dakwaan yang menyatakan sebenarnya para sahabat ataupun tabi'in ataupun orang-orang soleh pada zaman tu tak tahu waktu solat adalah dakwaan yang tidak boleh diterima akal juga sebenarnya. Susah kita nak terima bagaimana Umar Abdul Aziz, mungkinlah nanti kita akan baca hadis-hadis tentang mungkin ada beberapa tabi'in ataupun mungkin ada beberapa tokoh yang mungkin tak jelas tentang waktu solat. Tapi untuk kita berikan satu dakwaan umum bahawa sebenarnya para orang soleh ataupun salafus soleh pada zaman tu, the people at that time, yang dia kata kat sini, dia kata at the time of Umar Abdul Aziz, people had no idea of the proper times for prayer adalah satu dakwaan yang sangat umum ataupun assumption dia sahaja. Kerana kalau kita buka balik dalam Sahih Bukhari, Al-Imam Bukhari ada buatkan satu karya, maknanya dalam Sahih Bukhari tu ada satu bab khas berkenaan tentang mawaqitus solat, tentang waktu-waktu solat. Dan dalam bab waktu-waktu solat ni secara spesifik ada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang yang ada pada zaman Umar Abdul Aziz tu sendiri. Berarti maknanya tokoh-tokoh pada zaman tu dah aware dah tahu dah tentang waktu solat. Yang herannya bagaimana Godzihir baca dah Sahih Bukhari, dia berhujah dengan Sahih Bukhari tu tadi, tapi tidakkah dia jumpa hadis-hadis yang kemudian yang menceritakan tentang hadis solat tu tadi. Baik, kat sini saya bawa satu hadis yang sangat obvious, yang mana hadis ni diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, yang mana hadis yang direkodkan juga dalam Sahih Bukhari. Dia kata qala qadimal Hajjaj,
Satu hari Hajjaj bin Yusuf, orang yang dikatakan tadi pada zaman dia tidak tahu tentang waktu solat ni, telah datang bertanya kepada Jabir bin Abdullah. Dia kata fasa'alna Jabir bin Abdullah. Lalu kami tanya kepada Jabir bin Abdullah, qala kana Nabi sallallahu tentang waktu salat, maka Jabir pun menjawab, dia katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuhra bil hajirah. Sesungguhnya Rasulullah mendirikan salat ketika midday, ketika pertengahan hari ataupun dah condong sedikit matahari. Wal asra wasyamsa naqiyah ataupun hayyah. Dan Rasulullah mendirikan salat asar tu ketika matahari masih lagi panas ataupun masih lagi, maknanya ada spesifik waktu yang disebutkan oleh Jabir tadi. Wal maghrib idza wajabat, dan maghrib tu ketika matahari terbenam dan sebagainya. Hadis ni menunjukkan bahawa sebenarnya sahabat aware tentang waktu solat dan sahabat dah ajar tabi'in ketika itu, sehingga ditanya oleh orang pada zaman Hajjaj tu tadi tentang waktu solat, dia orang telah dididik dah. Maknanya tabi'in telah tahu dah waktu-waktu tentang waktu solat tu tadi. Begitu juga dengan sahabat dah sampaikan dah. Maknanya hadis yang digunakan oleh Godzihir tu tadi sepatutnya tidak boleh dijadikan satu sandaran bahawa sebenarnya para sahabat ataupun tabi'in ataupun salafus soleh selepas daripada itu tak jelas tentang waktu solat. Kerana perincian tentang waktu solat tu telah direkodkan pun. Bahkan telah diajar oleh para sahabat kepada tabi'in. Bahkan tabi'in pun mengerti. Maknanya tabi'in pun tahu, sebab kalau kita tengok dalam hadis yang diriwayatkan oleh dalam Musannaf Abdul Razak, ada menceritakan tentang bagaimana Atha' ibn Abi Rabah. Atha' ibn Abi Rabah ni memang satu zaman dengan Umar Abdul Aziz. Kalau Umar Abdul Aziz meninggal pada tahun 720, Atha' ibn Abi Rabah meninggal pada tahun 732. Maknanya lewat sedikit saja, maknanya mereka satu zaman. Ketika mana Atha' ditanya tentang mawaqitus salah, maka Atha' menceritakan tentang hadis tentang bagaimana Rasulullah menceritakan tentang bila waktu salat secara spesifik dan sebagainya. Macam tu juga dengan Abdullah bin Abbas, ada cerita juga dalam Musannaf Abdul Razak. Macam tu juga dengan Mujahid ibn Jabar, pun ada cerita juga tentang waktu solat, ada waktu spesifik dia. Berarti kita boleh faham bahawa sebenarnya orang pada zaman tu telah jelas dah tentang waktu solat, bila waktu solat dan bagaimana ataupun bila mana waktu bermulanya waktu solat dan bila mana kesudahan waktu solat. Timbul persoalan kat sini, macam mana Godzihir boleh berfikir sedemikian? Barangkali sandarannya hanya satu sahaja, iaitu apabila Umar Abdul Aziz dan Abu Umamah tadi bertanyakan tentang waktu solat kepada Anas bin Malik itu tadi, menyebabkan dia berfikir sebenarnya mungkin orang ketika itu tak jelas tentang waktu solat. Baik, nanti kita akan masuk pada penghujahan kedua, iaitu kenapa Umar Abdul Aziz tanya soalan tu tadi. Ataupun kenapa Umar Abdul Aziz melewatkan waktu solat sehingga lewat sangat solat zuhur dia tu, sedangkan Anas dah nak solat asar ataupun Anas dah solat asar dah tu tadi. Nanti kita tengok yang ni yang saya heran, maknanya sebenarnya hadis yang sama ni direkodkan juga dalam Sahih Bukhari, tetapi kenapa tak diteliti hadis yang seterusnya ni oleh Godzihir tu tadi. Baik, kita bawa balik pada kesimpulan yang asal. Apabila Godzihir menyatakan manusia pada zaman tu tak jelas tentang waktu solat, kita dah boleh jawab dah bahawa sebenarnya memang orang dah clear dah, para tabi'in ataupun salafus soleh selepas daripada itu dah clear dah tentang waktu solat, kerana mereka telah diajar ataupun dididik dah oleh sahabat. Cumanya mungkin persoalan tu yang menimbulkan idea daripada Godzihir, bagaimana dia merasakan orang pada zaman tu tak tahu tentang waktu solat. Sebenarnya hanya satu persoalan ni tidak boleh kita umumkan semua orang tak tahu waktu solat, hanya kerana satu soalan saja yang direkodkan oleh Sahih Bukhari. Baik, soalan yang kedua, kenapa pula Umar Abdul Aziz melewatkan solat tu tadi sehingga lewat betul? Yang ni yang dijawab oleh Dr. Talal Malush yang dalam tesis dia yang menolak dakwaan Godzihir tu tadi. Pada dia kata sebenarnya Umar Abdul Aziz dia pada hakikatnya mungkin tak jelas tentang waktu solat, ataupun kalau ikut dalam Fathul Bari yang syarah Ibn Battal ada menceritakan yang sebenarnya Umar Abdul Aziz melewatkan waktu solat tu bukanlah kerana lewat sangat, tetapi lewat daripada waktunya yang afdal. Ada pelbagai tafsiran, ataupun ada yang menafsirkan barangkali Umar Abdul Aziz ketika tu tak berapa jelas tentang waktu solat yang sedemikian, lalu dia ditegur oleh Umar, lalu dia ditegur oleh Urwah, seorang tabi'in juga yang ditegur oleh Urwah bin Zubair, iaitu anak kepada Zubair sendiri, menegur Umar Abdul Aziz dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh dalam Sahih Bukhari. Hadis yang diriwayatkan juga dalam Sahih Bukhari, yang mana ketika itu bila mana Umar Abdul Aziz mendirikan salat lewat, lalu dia ditegur oleh
Urwah bin Zubair tadi, kerana dia katakan Mughirah pernah melakukan perkara yang sama, iaitu Mughirah pernah melakukan solat secara lewat, lalu dia ditegur oleh Abu Mas'ud Al-Ansari. Dikatakan bahawa Rasulullah ni memang solat atas waktunya yang spesifik. Dan beginilah bihadza umirtu, beginilah kami diarahkan ataupun diperintahkan. Lalu Umar Abdul Aziz kata, i'lam ma tuhaddith, maka teliti betul-betul, betul ke sebenarnya apa yang kau cakap ni? Maknanya seakan-akan Urwah menegur apa yang dilakukan oleh Umar Abdul Aziz tu tadi. Lalu Urwah bin Zubair kata, walaqad haddathatni Aisyah, Aisyah sendiri pernah bagi tahu aku dia adalah anak saudara kepada Aisyah, kerana Zubair kahwin dengan Asma. Asma adalah kakak kepada Aisyah. Dan Urwah ni memang dikatakan antara yang rapat ataupun berguru dengan Aisyah Ummul Mukminin, iaitu isteri Rasulullah ataupun isteri baginda sendiri. Lalu Aisyah sendiri menceritakan tentang waktu-waktu yang tertentu yang dimaklumkan kepada Urwah. Lalu Urwah memberikan teguran ini kepada Umar Abdul Aziz. Sehinggalah dalam riwayat yang lain yang menunjukkan bahawa sebenarnya Umar Abdul Aziz mengajarkan pula tentang waktu salat ni kepada gubernurnya ataupun pada ummal, pada pekerja ni yang kemudian. Jadi yang kat sini kita faham bahawa apa yang dilakukan oleh Umar Abdul Aziz yang melewatkan sedikit salat ataupun bertanya tentang waktu salat, barangkali tentang waktu salat tu tak sampai lagi pengetahuan kepada diri dia. Amalan dia barangkali yang dia melakukan salat, lewatkan salat sedikit pada waktunya tu tadi, menurut Ibn Battal, Al-Imam Ibn Battal, bahawa apa yang dilewatkan tu barangkali yang pertama adalah lewat sedikit daripada waktu afdal. Tetapi kalau kita tengok daripada hadis Anas tu tadi, seakan-akan memang sangat lewat. Jadi kat sini mungkin kita boleh ambil hadis yang kedua yang mana Umar Abdul Aziz telah ditegur oleh Urwah. Lalu dalam riwayat yang lain menunjukkan sebenarnya Umar Abdul Aziz telah memperbaiki ataupun memperbetulkan semula kefahaman dia, lalu diajarkan ataupun diperintahkan kepada ummal, pada pekerja dia ataupun gubernurnya agar supaya mereka semua mendirikan solat tepat pada waktunya seperti mana yang diarahkan oleh Rasulullah tu tadi. Jadi kedua hadis ni menunjukkan bahawa yang pertama maknanya orang pada zaman Umar Abdul Aziz dan orang yang pada zaman Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ni aware ataupun tahu tentang waktu salat yang sebenar. Tidak seperti yang disangkakan ataupun yang dijangkakan ataupun yang direkodkan oleh Gottziher dalam karyanya yang ni. Kemudian nak dikatakan daripada sinilah yang dikatakan orang tak tahu waktu solat, maka orang soleh ketika itu pun merekalah hadis. Yang ni juga satu dakwaan yang tidak mempunyai asas, kerana apa yang dibawa oleh Gottziher hanyalah kerana kekeliruan dia ataupun kerana dia tak jelas tentang, nak kata tak jelas pun, hadis-hadis ni banyak direkodkan dah dalam Sahih Bukhari, ataupun sengaja dakwaan dia menimbulkan satu perkara yang baru ke yang pada dia menunjukkan daripada sinilah orang mereka hadis, kerana para imam ataupun para pemimpin khalifah ketika itu tak jelas tentang waktu salat ataupun mendirikan salat lewat pada waktunya. Lalu datanglah hadis-hadis seperti yang hadis Abu Dzar tadi yang menyebutkan tentang umara min ba'di yumituna salah, pemimpin-pemimpin selepas daripada aku akan melewatkan salat. Dikatakan orang soleh yang merekodkan hadis ni sebenarnya tidak betul juga, kerana ini adalah assumption dia sahaja. Umar Abdul Aziz melewatkan waktu salat dia tu ada alasan yang tertentu, kemudian dia telah perbaiki. Lalu tak jadi hujah pun bagaimana hadis ni direka kemudian, kerana sebenarnya memang Umar Abdul Aziz dah memperbetulkan tindakan dia. Kalaulah dia salah tu tadi, maka dia telah memperbetulkan tindakan dia. Apa yang digambarkan oleh Gottziher ni pada saya adalah satu assumption dia sahaja, yang mana orang pada zaman tu mereka hadis kerana nak mendesak para pemimpin supaya mendirikan waktu solat pada awal waktu dia. Dan kemudian dia kata orang mereka hadis ni kerana pada zaman tu orang tak jelas tentang waktu solat. Ini hanyalah dakwaan yang direka oleh Gottziher, yang pada hakikatnya kalau kita baca kat sini pun dakwaan dia ni hanya merujuk kepada beberapa hadis sahaja. Dan hadis-hadis ni kita dah jawab dah, bahawa dalam Sahih Bukhari sendiri, kalau Gottziher sendiri merujuk kepada Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari sendiri Al-Imam Bukhari ada meletakkan satu bab khas berkenaan tentang mawaqitus salah, yang merekodkan tentang hadis-hadis bagaimana Rasulullah secara spesifik telah membahagikan waktu salat, yang mana yang ni sekaligus membatalkan dakwaan Gottziher bahawa orang ketika itu tidak tahu waktu salat, dan orang mereka hadis untuk manusia mendirikan salat pada awal waktunya adalah dua dakwaan yang boleh dikatakan tidak berdiri kepada hujah, tidak berdiri di atas hujah yang kukuh lah. Kerana perkara ni boleh dijawab dengan jelas. Yang pertama tu tadi,
bahawa para sahabat ataupun tabi'in pada zaman tu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari itu memang jelas dah waktu salat mereka bila. Dan yang keduanya, kalau nak dikatakan Umar Abdul Aziz tanya tentang waktu salat tu tadi, Umar Abdul Aziz telah ditegur pun oleh Urwah bin Zubair. Ataupun yang ketiganya, kalau Umar Abdul Aziz melewatkan waktu salat tu tadi, memang dia telah ditegur dalam hadis yang diriwayatkan oleh Urwah bin Zubair tu tadi. Maknanya ni kita boleh faham daripada sini bahawa dakwaan yang dinyatakan oleh Ghazali ni adalah dakwaan yang tidak tepat ataupun tidak berasaskan hadis yang sebenarnya, bahkan boleh dijawab berdasarkan apa yang telah direkodkan ataupun dijelaskan oleh Al-Imam Bukhari. Saya kira cukup setakat ni untuk hari ini, insya-Allah. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.